Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah masuk hari yang ke-24 kita berpuasa 24 Ramadan. Maknanya ada 6 hari lagi lah bulan Ramadan ini dan masa berjalan pantas sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan hari ini dengan pesanan penaja lah. Universiti Kuala Lumpur adalah universiti komprehensif. Semua bidang dia ada. Boleh katalah semua bidang ada dan dia ada berselerak di seluruh negara kita kecuali Sabah, Sarawak, Pahang, Kelantan, Terengganu tak ada. Kalau medical ada di Perak, kalau business school ada di Kuala Lumpur, di Jalan Geni tempat saya tu mengajar, Jalan Geni, dan kemudian di Johor pun ada. Banyaklah pilihan yang ada dan dia milik MARA 100% walaupun universiti swasta. Milik MARA 100%. Siapa yang pendapatan dia bawah 8,000, ayah dia, mak dia bawah 8,000 campur semua tu, boleh minta pinjaman MARA. Pinjaman kena bayar lah. Ini prinsip asas dia. Tetapi kalau kita belajar pandai-pandai, dapat 3.5 ke atas, dapat 3 poin ke atas, adalah yang boleh kita minta pengecualian. Ada yang kena bayar 10%, 15% je. Okey. Jadi dengan syarat budak ni belajar betul-betul. Dan mudah, insya-Allah boleh. Saya pensyarah ni saya tahulah. Kita boleh skor dalam belajar ni kalau kita bersungguh-sungguh. Insya-Allah kalau ada masalah nak masuk universiti, kontak saya akan salurkan kepada pegawai yang kita namakan pegawai mesra UniKL. Diorang ni alhamdulillah lah saya tengok sangat bagus. Dia melayani customer dengan baik lah. Dan hubungi saya 019-315-4444 dan saya akan salurkan kepada mereka yang bertanggungjawab. InsyaAllah mudah-mudahan anak-anak kita berjaya dalam pendidikan mereka. Baik tuan-tuan dan puan-puan, macam biasalah kita bermula awal. Sebelum kita masuk kepada tazkirah 5 minit, daripada buku Beri 2 minit, tajuk hari ini bab ke-24, peluang kedua. Okey, ini juga banyaknya kerana sejarah kehidupan saya lah. Saya bercerita itu kerana berdasarkan pengalaman dan juga dengan sokongan daripada bahan-bahan yang menyokonglah apa yang kita lakukan itu. Baik tuan-tuan, sebelum kita mula yang itu, kita bercerita sikitlah kisah kehidupan. Tuan-tuan, kita seronoklah, saya seronoklah dapat duduk di Madinah, tetapi masa peringkat awal tiba di Madinah, memang banyak ujian dan dia punya keadaan yang mencabar. Maksudnya kita kena sabar. Pertamanya sikap orang Arab tu sendiri pun memang ada satu keadaan lah. Dia sangat sukar untuk menerima orang luar sebenarnya. Dan yang keduanya kerana ialah maksudnya keadaan jadi sistem dan sebagainya tu jauhlah kita lebih baik daripada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, tetapi ada yang baik, ada yang buruk. Masa itulah yang mencabar kita. Maksudnya yang kita katakan kena sabarlah dalam kita menghadapi ujian. Kita nak duduk di Madinah. Saya nak duduk di Madinah. Saya seronok duduk di Madinah. Maka perkara-perkara yang lain itu dah menjadi soal kedua. Saya betul-betul saya nak duduk Madinah. Itu yang utamanya. Yang lain tu dah jadi secondary. Tetapi yang secondary ni lah saya nak cerita sikit. Satunya, lepas saja melaporkan diri ke universiti, ini baik orang Arab ni. Dia terus bagi cek 10,000. Bukan gaji, bukan apa. Ini ambil duit ni, kerana kau dah lapor diri, ambil duit ni buat belanja. Dia orang kaya kan? Orang kaya yang baik pula tu. Dia bagi duit 10,000. Cek. Tapi saya tak boleh nak keluarkan cek nak belanja. Kenapa? Saya IC Arab tu tak siap lagi bukan tak siap. Kena buka bank account. Bank account saya tak ada. Jadi pertama sekali saya kena pergi ke bank. Buka bank account. Saya pergi ke bank yang paling besar di Arab Saudi lah. Bank ini ada di Malaysia, Raji Bank. Dan ambil nombor semua, dah tunggu apa semua. Bila sampai saja di customer service, semua lelaki. Saya pun tunjuklah dokumen daripada universiti, saya tunjukkan pasport dan saya tunjukkan iqamah. Iqamah ni IC Arab lah. Tunjukkan yang itu, dia pun tengok, sekejap je dia tengok. Muskil, dia kata. Muskil kenapa? Nama saya di pasport, Muhammad Kamil bin Ibrahim. Nama di iqamah Arab, IC Arab, Muhammad Kamal Ibrahim. Ini masa di airport lah. Masa dia key in data tu, mana saya nak cek dia tulis kod Arab begitu kan? Saya tengok okey lah tu. Dan
Ya Allah, I jadi A. Dia terus reject. Arab ini tak ada kompromi lah. Dia straight forward je kerja. Dan tapi saya tak heran lah sebab A dengan I je. Mesti ada orang kelabu mata. Saya pergilah ke bank yang kedua. Pergi bank yang kedua, muskil. Pergi bank yang ketiga, muskil. Bank yang keempat, muskil. Barulah saya muskil. Kenapa? Sebab tak ada bank account, macam mana nak masuk gaji? Saya duduk negara orang, nak minta tolong pun payah. Jadi apa yang saya buat, tuan-tuan dan puan-puan, saya tanya orang lah. Biasanya kalau pergi ceramah, kita buat apa? Oh, macam-macam lah dia buat. Satu pun jaranglah orang sebut, minta dengan Allah dulu. Jadi, yang sebenarnya melalui pengalaman hidup lah, bila kita terdesak macam gitu, malam tu, saya bangun tengah malam tu, kan Allah kata, Rasulullah SAW kata, Allah SWT turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam yang tersisa, dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, ada tak hamba-Ku yang nak berdoa? Aku nak makbulkan doanya. Ada tak yang nak bertaubat? Aku nak ampunkan dosanya. Ada tak yang nak meminta? Aku nak bagi apa yang dia minta. Allah tanya kita, berdoa aku makbulkan. Minta aku bagi apa yang kau minta. Jadi malam tu saya menangis tau. Nak buka bank account menangis. Di Madinah. Kalau kat Malaysia ni, tak mungkin dah. Rasanya perkara itu akan berlaku. Payah sangatlah. Dan saya menitiskan air mata, tolonglah ya Allah. Aku tak reti dah nak buat macam mana ya Allah. Tolonglah. Besoknya pergi ke bank yang kelima rasanya. Bank kelima. 4 ke 5 gitulah. Masuk dalam, kita pergi awal pagi. Tengok customer service ada 1, 2, 3. Kalau ikut adatnya, kalau kita masuk sebelah kiri, kita pergi yang pertama lah. Tetapi saya tak tergerak hati nak pergi yang pertama. Saya pergi yang kedua. Tiga-tiga tu kosong. Pernah tak tuan-tuan tengok muka orang? Tuan-tuan tak kenal pun, tapi serabut tengok muka dia. Kita tak kenal pun dia. Ini perasaan yang dalam hati ni. Macam tu lah. Tengok yang pertama, rasa tak berkenan. Saya pergi yang kedua. Gerak hati. Pergi, saya dah belajar dah bahasa Arab sikit. Hafal 2-3 patah perkataan. Sebab saya tahu orang Arab ni dia suka kita bercakap bahasa Arab. Kaifa haluk? Ana apa ni Jamiah Ustaz, Jamiah Taibah. Ashkun fi tak ingat dah. Ashkun fi Madinah. Masya-Allah, subhanallah, Allahu akbar. Min Malisi. Cakap patah-patah lagu tu lah. Tuan-tuan dan puan-puan, dia ketawa dengan saya. Have a seat. Dia cakap orang putih. Okey, Allahu akbar. Sekejap je dia tengok tu muskil. Masya-Allah, subhanallah. Lemah saya. Tetapi dia pun serahlah dokumen balik. Last sekali dia sebut. Last sekali dia serah pasport saya. Dia holor tu. Dia kata, Malaysia. Bukit Bintang. Ya Allah. Langkawi. Lagi apa lagi dia sebut? Penang. Maknanya apa? Maknanya dia pernah pergi ke Malaysia. Saya pun betulkan balik kedudukan. Dia pun bercerita lah, Malaysia, very nice. Jamilah. Jamilah tu cantik. Dia cerita. Tuan-tuan, setengah jam saya bersembang pasal Malaysia. Layan je lah. Tapi dalam hati ni serabutnya, ya Allah. Aku datang sini bukan nak bersembang pasal Malaysia. Aku nak buka akaun ni. Tapi Allah, muka manis lah. Muka manis. Tuan-tuan dan puan-puan, last sekali dia ambil borang saya balik, ambil chop. Dia chop. Dapatlah saya akaun. Dapatlah saya keluarkan 10,000. Tuan-tuan, saya tak tahu dia pernah pergi ke Malaysia. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dialah yang menggerakkan hati saya supaya pergi ke nombor 2. Pasal apa saya tak pergi nombor 1? Pasal apa saya tak pergi nombor 3? Tuan-tuan, bagi setengah orang kata, nasib baik aku pergi nombor 2. Dah, dia bukan nasib baik tu. Kita malam tadi kita bangun minta dengan Allah. Allah makbulkan, kita kata nasib baik. Apa yang patut kita buat? Sujud syukurlah. Ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Banyaklah pengajaran dalam kehidupan kita ini. Bukanlah kita nak cerita yang apa ni, tapi cerita di sebalik pengajaran tersebut. Sebab itu buku-buku kami kebanyakannya berkisar daripada pengajaran yang telah kita lalui. Saya tengok Roza Jeling kat jam tu, saya isyarat dia tu dah lama sangat tu. Jangan cerita lama-lama sangat. Okey. Tazkirah bab 24 peluang kedua. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, selagi kita tak meninggal, sentiasa ada peluang. 40 tahun saya tak pandai baca Quran, tuan-tuan. Masya Allah. Masa muda tak sempat. Keadaan dia tidak. Saya tak tahulah, saya seorang daripada adik-beradik. Yang lain semua Allah, semua belajar Quran, semua khatam. Saya seorang dijadikan keadaannya menjadikan begitu. Tak pandai baca Quran.
Bila saya nak pergi menunaikan fardu haji pada tahun 2006, ketika usia 40 tahun, barulah rasa perasaan saya, ya Allah, aku ni tak reti baca Quran. Sebab cita-cita saya nak pergi Mekah, Madinah ni kan, pergi haji ni. Saya nak duduk, masa saya tu duduk baca Quran. Tapi tak reti baca Quran. Reti ayat-ayat lazim sikit-sikit untuk buat solat je. Tengok buka Quran tak reti. Pasal apa orang baca macam ni? Nampak macam tak kena ayat dia tu. Kan ayat matilah apa semua tu. Kemudian ada yang sakdulah apa semua tu. Masya Allah, tak reti. Jadi kita letak je lah. Tetapi kerana nak pergi menunaikan fardu haji, saya bersungguh, tuan-tuan. Saya tak kira saya nak belajar Quran dulu, saya nak mengenal huruf. Maka saya carilah guru, datang ke rumah. Datang di Kondo Kemuncak ni lah, Hafizi. Assalamualaikum Hafizi. Hafizi lah guru saya yang mengajar Quran saya sampai saya mengenal huruf, tuan-tuan dan puan-puan. Apa ni, daripada Pasir Mas. Dan kerana saya masa tu saya pegawai khas kepada VC, biasanya balik lewat. Pukul 6.30, pukul 7 balik. Tetapi kerana nak belajar Quran ni, kerana bersungguh nak belajar Quran ni, saya balik awal. Tunggu punch tu, pukul 4.30. Masa tu saya tak ingat, 4.30 ke pukul 5. Tunggu pukul 5, tak punch. Tapi saya beritahulah kepada PA Datuk, VC UiTM. Kak Ros, saya ni minta maaf. Kalau Datuk cari, tolonglah beritahu saya ni 3 hari saya belajar Quran. Saya kata, saya ni buta huruf. Malu nak cakap tu. Umur 40 tahun. Doktor ada. Apa ni, kira berpangkat jugalah dalam UiTM. Tapi tak reti baca Quran, tuan. Dan saya duk ingat Kak Arus macam nak senyum, nak mengata lah tu. Ya Allah, Prof tak reti baca Quran. Saya duk fikir dia nak kata macam tu lah. Tapi tidak. Apa yang berlaku, dia pergi ambil tafsir, terjemahan. Dia kata, Prof, ambil ayat ni, Prof. Al-Anbiya, ayat 79. Fafahamnaha Sulaiman. Sambung dia tu. Fafahamnaha Sulaiman. Saya kata, Kak Ros tulis. Saya tak reti. Dan tak ambil pot lah. Apa dia, makna dia pun saya tak kisah. Tetapi selepas saya pandai sikit-sikit tu, saya buka balik Quran. Saya tengok, oh, ini Allah bagi kebijaksanaan ilmu kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, apa semua tu. Oh, dia suruh baca yang itu. Orang Melayu kita ni kan, ada dia punya tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, belajarlah. Malu tuan-tuan nak belajar tu. Tapi itulah Allah bagi peluang yang kedua untuk saya belajar. Sebab nyawa tu masih ada. Tuan-tuan, kalau dulu kita tak solat berjemaah, Allah masih lagi bagi peluang pada kita yang lelaki. Ya. Hari ni kita hidup lagi. Mulalah kita tekad kata kita, ini peluang yang Allah bagi lagi hari ni. COVID-19 ni, dia bagi peluang lah tu untuk kita mulakan sesuatu. Wanita-wanita yang tidak menutup aurat dengan sempurna, yang tak jaga diri apa semua tu. Okey, kita ada peluang lagi. Dan tuan-tuan, maksud peluang ini yang sebenarnya taubat. Maksud dia bahasa mudah. Bila saya menulis, saya tulis peluang kedua. Yang sebenar hakikatnya adalah taubat. Jadi, bila benda ni akan berakhir? Maka pada hari itu tidak berguna lagi bagi orang yang zalim sebarang alasan yang mereka kemukakan untuk melepaskan diri dari mereka. Dan mereka pula tidak diberi peluang untuk memohon keredaan Allah. Bila tu? Bila nyawa dah di kerongkong. Tuan-tuan, selagi kita bernyawa pada hari ini, kita masih ada peluang kedua untuk membetulkan keadaan kita. Ya, saya. Hari ini kita 5 orang, ya? 6. Ya Allah, saya kata 5, dia kata 6. Overrule tu. Tapi sebab ramai orang menyumbang, yang pertama, aku menyumbang apa pula ni, buku Beri 2 Minit ni, ya. Kita bagi hadiah tiap-tiap hari, bagi mereka yang baru masuk dalam Facebook ni. Beri 2 Minit ni, kita bagi 5 orang, ya. Akmal Azmi, Azita Ngah, Muhammad Hafiz, Nur Syamimi Nordin. Oh, Nur Syamimi ni, dia selalu panggil ayah prof. Betul ya? Saya tahu, saya ingat. Nama-nama dalam Facebook live saya ni, nama tu dah biasa, orang yang sama je. Jadi, ada yang terus datang. Kemudian nombor 5, Zulizam Zakaria. Okey, ini semua akan beri 2 minit. Beri 2 minit. Dan yang ke-6, Yahya Halim. Ini akan diberi buku baru. Ceritalah, dia ada di sisi. InsyaAllah, 0193154444. Roza akan tulis dalam komen supaya berhubung dengan saya. InsyaAllah, besok kita akan hantar buku. Akmal Azmi, Azita Ngah, Muhammad Hafiz, Nur Syamimi Nordin, Zulizam Zakaria, beri 2 minit, ya. Dan Yahya Halim untuk ceritalah, dia ada di sisi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.